Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Hai Indonesia. Saya Bulan Ayu, Disleksia Indonesia Community. Sekarang saya berada di Persatuan Disleksia Malaysia di Kuala Lumpur bersama Puan Sariah Amirin. Beliau adalah Ibu Disleksia Malaysia. Kenalkan, di sebelah saya adalah Puan Sariah Amirin, AMWPPN. Beliau adalah Presiden Persatuan Disleksia Malaysia, penasehat disleksia jenius, dan juga pengasas program SPTBID. Puan Sariah, boleh nggak ceritakan sedikit gimana sih perjuangan Puan Sariah bersama anak-anak disleksia sampai dinobatkan Puan Sariah adalah sebagai Ibu Disleksia untuk anak-anak disleksia Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya dulunya seorang guru. Selama saya mengajar lebih kurang dalam 40 tahun lah mengajar Wah, di sekolah aliran perdana di Malaysia. Di semasa saya menjalankan tugas saya itu, saya juga dihantar menjalankan latihan untuk nak menangani masalah kanak-kanak yang lemah daya pemikiran mereka lah. Di sini di Malaysia kita panggil itu kanak-kanak pemulihan. Jadi saya menjalankan program pemulihan tu selama 10 tahun. Lepas saya menjalankan program pemulihan tu, saya juga ditukarkan menjaga kanak-kanak bermasalah pembelajaran, iaitu kanak-kanak yang terancam akal, kanak-kanak yang ada Down syndrome, autistik, semuanya lah. Jadi di samping tu Kementerian Pendidikan juga menghantar saya ke luar negara untuk belajar cara-cara nak mengenali masalah kanak-kanak yang dipanggil sekarang ni golongan kanak-kanak istimewa. Tetapi masa tu disleksia belum ada lagi lah. Jadi saya ni untuk mendapatkan lebih pengetahuan dan lebih mengetahui cara-cara nak menangani masalah kanak-kanak disleksia yang agak unik ni kanak-kanak ni sebenarnya. Jadi apa yang saya rancang, saya lakukan adalah membuka satu pusat di mana saya bawa 8 orang kanak-kanak duduk di pusat itulah. Jadi itu biaya saya sendirilah sebab saya yang nak belajar cara-cara itu kan, kanak-kanak disleksia. 8 orang, tetapi dalam 8 orang tu 4 orang disleksia, seorang autistik, seorang hyperaktif, seorang Down syndrome dan seorang autistik. Jadi saya nak mengetahui semua-semualah supaya kita tahu kan macam mana. Sebabnya dalam disleksia ni ada juga disleksia dan autism, disleksia dan hyperaktif kan, jadi ada juga. Jadi itu sebab saya memerlukan tu semualah. Jadi pada masa itu saya masih juga lagi mengajar di sekolah lah. Kemudian 10 tahun sebelum saya bersara, saya dinaikkan pangkat menjaga kanak-kanak sebagai penyelia pendidikan khas di Malaysia lah Jadi di mana saya menjaga kanak-kanak yang ada masalah sahajalah. Jadi sebenarnya saya suka kerja tu sebab menambahkan pengetahuan saya cara-cara kita nak memulakan sesuatu program kan. Kemudian selepas 10 tahun tu, pada masa saya bekerja di jabatan pelajaran kan, jadi ramai ibu bapa yang datang berjumpa dengan saya. Jadi dia mengatakan anak saya ni nampaknya cerdik, tetapi bila periksa asyik gagal saja. Waktu itu belum tahu disleksia lah gitu. Belum ada program disleksia langsung pada masa tu. Jadi bila dah saya ketahui kita dah duduk di jabatan, jadi kita berdekatan dengan ibu bapa apa semua tu. Jadi saya kira saya mesti bantu mereka ni. Selepas itu bila saya dah dapat banyak pengetahuan cara-cara mengenal pasti kanak-kanak ini, kelakuan mereka, cara mereka belajar, cara mereka hidup seharian. Jadi saya bukalah, saya bawa mereka tinggal bersama-sama dengan saya supaya saya boleh belajar
Daripada awalnya dia bangun tidur sampai ke tidur malam semula. Jadi ini perangai-perangai yang patut kita tahu kan, supaya benda-benda ni akan melibatkan pembelajaran juga akhirnya. Jadi bila saya itu, barulah saya buka satu pusat di Titi Wangsa ya. Itu pada tahun 1998. Dan di sana pada mulanya saya cuma ada 6 orang murid saja. 6 orang murid saja. Dan ke-6 tu buat masa sekarang ni sudah menjadi seorang pilot, seorang engineer, seorang doktor dan seorang lagi arkitek, gitu kan. Jadi nampaklah peningkatan mereka dalam kehidupan mereka kan. Jadi oleh kerana itu memberi saya inspirasi untuk nak membuka lebih banyak pusat sehinggalah masa ini. Jadi sebenarnya yang pentingnya ya, bila kita mengendalikan program untuk kanak-kanak pendidikan khas, mengapa mereka boleh maju? Sebabnya kita mesti kenal pasti di manakah tahap anak itu dan apakah masalah yang dihadapinya. Sebabnya bila kita membuka di sekolah-sekolah ya, misal contohnya di sekolah, mereka tu dikumpulkan di satu kelas dan kita tidak mengetahui di manakah anak ini. Anak mungkin umur 9 tahun sama fikiran dia dengan anak umur 8 tahun. Ataupun kadang-kadang umur dia dah 12 tahun tetapi pemikiran macam 8 tahun kan. Jadi bila kita jalankan ujian tu, kita dapat mengenal pasti di tahap mana anak ini, umur akalnya. Dia punya mental age dia di mana. Mungkin dia 6 tahun, jadi kita harusnya mengajar dia di peringkat 6 tahun itu. Kita tak boleh ajar dia, paksa ajar dia di peringkat 8 tahun juga. Sebab itu salah kita kan, itu sebab dia tak boleh maju. Jadi ini sebenarnya yang saya dah belajar lah ya, cara-cara nak mengendalikan program ni. Dengan itu akhir kata, saya sangat berbangga dan besar hati sekiranya kita bekerjasama dengan pihak Malaysia dan Indonesia dalam menangani hal pembelajaran kanak-kanak disleksia. Sekian, terima kasih. Disleksia bukanlah masalah penyakit. Disleksia hanya masalah dalam proses belajar. Disleksia harus kita tangani. Fahami disleksia, sayangi disleksia, bantulah disleksia. Karena hari ini disleksik, esok jenius. Disleksia jenius.